with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni, Kama ada satu kisah seram yang dibawa oleh salah seorang subscriber Kama waktu dia pergi bercuti dekat Perak. Tapi sebelum tu, Kama nak share satu kisah seram yang berlaku dekat anak buah Kama sendiri. Benda ni baru lagi terjadi weh. Sebab kita macam satu family macam masih tertanya-tanya lagi lah benda ni. Mana tahu kalau benda ni pernah terjadi dekat adik korang ke, anak korang ke, anak buah korang ke, korang boleh share dekat comment down below. Maybe we can share our thoughts or experience. So kisahnya anak buah Kama ni, Kama pernah cerita dulu. Time tu dia kecil-kecil lagi, dalam 3 tahun macam tu kan. Dalam banyak anak buah Kama ni, dia yang macam pernah like beberapa kali nampak benda tu, macam menunjukkan sign kat kita orang yang dia nampak benda tu. Yang paling Kama pernah cerita waktu dia nampak dekat bilik, dekat dalam rumah Kama ni, bilik depan sekali kan, which is bilik tu bilik yang baru dibina lah, barulah juga renovate tambah bilik lah. So bilik tu dia dekat dengan luar tau. Dia paling luar, paling dekat dengan luar lah. So anak buah Kama waktu umur dia 3 tahun macam tu, 3-4 tahun lah kan, dia pernah tau macam tunjuk-tunjuk dekat arah tingkap bilik tu. Waktu tu dah malam-malam, maghrib pula tu. Bila dia tunjuk-tunjuk macam tu, kita orang jadi macam pelik lah kan. Sebab kat situ memang totally langsir dan juga tingkap benda yang ditunjuk tu. And time ni Kama flashback lah ya. Sebab mungkin korang dah lupa ke, ataupun korang baru kat channel ni ke. So Kama cerita je dulu permulaannya. Kita orang tak pernah pun sebut perkataan setan ataupun syaitan. Paling-paling tak pun kita orang cakap ghost macam tu kan. Mak dia pun, which is kakak Kama, tak pernah juga cakap syaitan ke apa. Lepas tu tiba-tiba masa tu dia tunjuk tu, tiba dia cakap tu setan. Lepas kita macam jadi takut tau. Sebab masa tu malam-malam tengah maghrib. So ayah Kama terus dokong anak buah Kama tu, and then terus baca surah-surah kan dalam bilik tu. Lepas tu ayah Kama macam tunjuk lah, tanya dia, Mana ada lagi kat sini macam tu tunjuk kan. Lepas tu anak buah Kama menggiling kepala. Lepas tu dia cakap tak ada dah. Jadi dia terus lari dekat mak dia. And bukan dekat situ je yang buatkan kita rasa macam dia ni macam something kan. Sebab dekat rumah dia pun, dia tinggal dekat rumah apartment tau. Dekat rumah apartment dia, again, dekat belah tingkap yang dekat beranda tu, dia pernah tunjuk kat mak dia tu. Lepas tu bila mak dia tanya apa benda, dia cakap benda tu macam ni, macam tu. Dia punya seolah-olah perwatakan jin tu tengah buat macam tu lah. So macam kakak Kama pelik lah sebab tak pernah nampak. Kadang-kadang budak-budak ni kita boleh tahu kan apa yang dia tipu, apa yang dia tak boleh tipu. Dan benda tu macam tak pernah cakap lah, tak pernah buat macam tu. Mak dia tak pernah buat macam tu dekat anak dia. Jadi tu pertama kali mak dia nampak anak dia buat macam tu. So rasa macam betul apa dia cakap ni kan. Lepas tu dia kata benda tu buruk. Jadi anak buah Kama takut. Tu beberapa kejadian. Ada lagi lah beberapa kejadian dalam rumah tu yang buatkan kakak Kama ni rasa macam anak dia boleh nampak something dalam rumah tu, dalam rumah apartment diorang. Tapi sejak dia dah besar sikit ni, dah boleh cakap dengan lancar apa semua, memang dah lama tak dengar dia berkelakuan pelik macam masa dia kecil-kecil dulu tau. Tiba-tiba baru-baru ni berlaku. Umur dia dah 5-6 tahun dah. So macam kita consider dah besar lah kan. Kalau nak cakap hijab terbuka tu masa dia baby-baby, dia kecil-kecil. So sekarang ni macam dah lama dia tak cakap pasal benda tu. Jadi kita consider InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Tiba-tiba kakak Kama cerita, waktu tu pagi, pukul 10 pagi macam tu, kakak Kama tengah nak mandikan anak dia yang kedua, which is anak kedua dia tu masih kecil lagi lah, macam 2 tahun macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba si anak perempuan dia tadi tu pergi ke depan, ke ruang tamu. Tiba-tiba dia tergamam. Lepas tu dia berlari dekat mak dia. Jadi mak dia macam terkejut lah, kenapa ni? Sebab cara dia takut terkejut tu macam nampak sesuatu tau. Seolah-olah macam ada orang pula dalam rumah tu kan yang dia takut. Jadi mak dia terus tanya kenapa. Lepas tu anak dia cerita dengan lancar. Pada mulanya memang mak dia tanya banyak kali lah, betul ke jangan tipu kan. Tapi dia cerita dengan lancar tau. Tu yang membuatkan kita macam tertanya-tanya. Which is dia cerita masa dia kat depan tu,
dia tergamam sebab dia nampak, ni apa yang dia cerita kat mak dia tahu, dia nampak ada satu benda hitam tinggi sangat, tinggi. Lepas tu benda tu buat macam ni, sama macam waktu dia kecil-kecil dulu macam ni. Lepas tu dia cakap lah benda tu macam tahu yang dia nak bagi tahu ibu dia. Lepas tu benda tu terus buat bunyi, yang kau tahu tak dia buat bunyi apa? Bunyi ha. And then benda tu hilang. Dia macam lari lah. Tu yang anak buah Kamal berlari tau. And anak buah Kamal sangat-sangat takut. Lepas tu mak dia tanyalah kan, lepas tu cakap apa dekat dia. Dia kata tak cakap apa-apa sebab takut sangat. Mak dia jadi pelik lah kan. Betul, mak dia macam soal siasat lah anak dia. Kenapa macam tiba-tiba sekarang baru nampak kan. Mak dia macam soal siasat lah, entah selama ni anak dia nampak je, cuma anak dia tak cerita. Mana lah tahu kan hijab terbuka ke apa kan. So mak dia tanyalah, habis tu selama ni kat rumah atuk nenek, kat rumah atuk Wan, kiranya macam atuk dia dulu belah mak dia dengan belah ayah dia, tak pernah nampak ke? Kenapa dekat rumah dia ni baru nampak? Lepas tu kau tahu tak apa dia jawab? Budak tu cakap, kat rumah atuk nenek dia takut ibu nak pergi rumah atuk nenek sebab ada autokey. Lepas tu mak dia macam terkejut lah kan, macam ingatkan dia nak cakap macam tak tahu, tak nampak pun kat rumah atuk nenek, ni first time nampak. Ingatkan dia cakap macam tu, seolah-olah macam benda tu ikut je ke kan. Lepas tu mak dia macam soal lah lagi dekat anak dia, betul ni, tak tipu ni, cakap betul-betul, jangan tipu kan. Kenapa takut autokey pula? Tak tahu dia yang cakap. Macam ni dia cakap. Lepas tu budak tu kata dia macam, dia kata dia boleh baca fikiran benda tu. Kita macam pelik tau, perkataan-perkataan yang dia cakap ni macam kita orang jarang dengar dalam perbualan harian dia tau. Dia cakap dia boleh baca fikiran benda tu. So apa yang kita assume, dia macam nampak benda tu dari jauh tau, dia nampak. Tapi suara benda tu ada dekat telinga dia, which is dia kata dia dengar benda tu panggil nama dia dekat telinga dia tau, panggil. Kita bagi nama Sarah lah, Sarah bukan nama sebenar. Dia cakap Sarah macam tu, Sarah takut nak masuk rumah atuk nenek. Lepas tu tanya, kau tahu tak autokey tu apa? Autokey tu kucing kamar. So kau macam, oh, so dia takut nak masuk rumah ni, rumah atuk nenek tu, rumah kamar ni lah, sebab ada kucing. Benda tu takut dengan kucing. Lepas tu kita macam terfikirlah kan, sebab before this memang anak buah Kamal ni dia penakut tau, penakut sangat-sangat yang sampai kita orang macam kita tak nak bagi dia penakut. Kita nak bagi dia berani lah, even nak buka lampu kat toilet ke, lampu kat dapur ke, dia jadi takut tau. Dan disebabkan daripada tu dia macam menahan kencing, hanya disebabkan dia takut, dia tahan, dia tak nak pergi toilet yang gelap. So kita orang macam pelik lah, apa karakter yang ciri-ciri dia kata tinggi, benda tu hitam, muka dia buruk tu, ciri-ciri tu macam bukan dalam TV ke, bukan dalam benda yang dia selalu tengok ke. Sebab memang dia tak tengok cerita hantu, dia tak tengok benda-benda scary-scary ni, sebab dia sendiri penakut. Jadi bila dia menggambarkan apa benda yang dia nampak tu, kita orang jadi macam percaya lah tau, macam sebab benda tu bukan benda yang dia selalu tengok. So korang pernah tak anak buah korang ke, adik korang ke, anak korang ke experience benda ni kan? Cuba korang share kat komen. Sebab kita orang takut lah, macam before this dia nampak je selama ni, tapi dia macam takut nak bagi tahu sebab takut orang marah ke apa kan. Tapi memang lepas daripada tu mak dia memang tekankan lah, kalau ada apa-apa bagi tahu terus kan, tak nak dia macam simpan benda tu. So back to the story. Daripada salah seorang subscriber Kamal, kita bagi nama dia Saleha, bukan nama sebenar. So pengalaman yang Saleha nak cerita ni masa dia berumur 9 ke 10 tahun, macam tu lah, macam 3 ke 4 kan. Yang kisah ni berlaku pada tahun 2018 yang lalu. Waktu tu cuti sekolah, diorang sekeluarga ni memang bercadang nak bercuti dekat Bukit Merah yang terletak dekat Perak. So kisahnya bermula masa diorang sampai kat sana dalam pukul 5 ke 6 petang macam tu. Diorang decide untuk tidur dekat hotel yang berdekatan dengan waterpark Bukit Merah kat situ. Tapi tak ada kekosongan bilik kat hotel tu, macam dah full lah kiranya. Jadi diorang try lah cari tempat penginapan yang lain. Selang beberapa minit kemudian, diorang jumpa satu homestay ni yang terletak dekat kawasan perumahan apartment. And untuk pengetahuan korang, apartment tu ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. And homestay yang diorang tempah ni terletak dekat bahagian B yang mempunyai 14 tingkat. So nak dipendekkan cerita, diorang berurusan lah dengan tuan homestay dan terima kunci rumah tu. Masa diorang tengah tunggu lift untuk naik ke bilik tingkat 8, lift tu memang sentiasa bergerak tau, dia tak berhenti. Saleha teringat lah, sepanjang diorang dekat sana, diorang memang tak jumpa penghuni lain pun, melainkan tuan homestay tersebut.
Lepas tu lift tadi berhenti dekat ground floor. Jadi diorang pun naiklah lift tu ke tingkat bilik diorang. Sampai je ke tingkat 8, keadaan bilik sangat mengejutkan diorang, which is lantai bilik tu macam tak digunakan langsung sebab berhabuk sangat, berdebu. Lepas tu ayah dia ni pergilah minta mop dengan penyapu kan, nak bersihkan lantai tu. Sampailah ke malam. Malam tu ayah dia dengan adik lelaki dia keluar nak pergi beli makanan malam lah untuk diorang sekeluarga kan. So keesokan harinya diorang decide untuk check out lebih awal sebelum pergi ke waterpark. Kiranya diorang nak homestay tu untuk 1 malam tu je lah. So time tu diorang pelik lagi kan. Selama diorang berada dekat apartment tu, memang time ayah dia keluar pergi beli makanan apa semua tu, memang tak jumpa dengan mana-mana penghuni tau. Jiran ke, bilik sebelah ke, tak ada kasut, selipar semua tak ada. And ayah dia ada perasan satu rumah ni, macam rumah dekat sebelah area apartment diorang lah kan, ada selipar. Tapi selipar tu tersusun rapi tapi berhabuk. Macam dah lama tak digunakan. And diorang turut perasan lift kat situ sentiasa bergerak tapi memang tak bertemu dengan siapa-siapa kat situ. So masa diorang sampai dekat ground floor kan, Mak Salihah ni call lah tuan homestay tu nak bagi kunci bilik. Jadi mak dia ditemani oleh Salihah dan 2 adik yang lain untuk serahkan kunci bilik tu. And tuan homestay tu dia tak tidur dekat apartment tu, tapi dia ada rumah dekat area situ lah. So dia singgah je. So mak dia pun bagilah salam dan tunggu jawapan daripada pihak tuan homestay tu. Kemudian diorang dengar tuan homestay tu jawab, "Waalaikumsalam, kejap ya." So bila dengar jawapan tu, diorang pun tunggulah untuk tuan homestay tu keluar. Selang beberapa minit kemudian, diorang terkejut sebab diorang dengar ayah diorang sedang berbual dengan tuan homestay tu dekat luar bangunan apartment tu, dekat bahagian parking kereta korang. So diorang pun keluar daripada apartment tu dan bagi kunci dekat tuan tu lah, tapi dengan perasaan yang pelik lah kan. Siapa yang jawab Waalaikumsalam dekat dalam rumah tadi? Tapi dia tak adalah tanya tuan rumah tu kan. So diorang macam berada je and terus bergerak ke waterpark Bukit Merah tu. And then diorang mulalah buka cerita dalam kereta waktu dalam on the way balik daripada Perak tu. Termasuklah kejadian-kejadian aneh yang berlaku sewaktu diorang menginap dekat homestay tersebut. So homestay tu macam agak sus ke situ. Sus. Ada sesuatu lah yang menyerupai tuan homestay tu. And apartment tu memang tak ada orang, tak ada penghuni. Jadi korang faham-faham dah siapa yang menghuni kat situ. Kalau dah lebih 40 hari tak ada yang menghuni. Bercakap pasal lift kan, kamu rasa kamu tak pernah cerita lagi kot dekat korang. Ada satu kejadian ni, kamu tak tahu lah ini dikira diganggu ke apa, tapi memang rasa seram weh. Masa tu pukul 7 pagi tau, 7 pagi. Kamar dekat apartment rumah kawan-kawan. Apartment tu memang ramai orang tau. Tapi dia punya ramai tu ikut time lah. Kalau time Sabtu Ahad tu memang ramai gila kan orang keluar. Tapi time hari bekerja tu macam sendu je. So waktu tu hari Sabtu, kita orang baru lepas macam like party girls only kan, huha-huha malam tu dekat swimming pool dekat rumah kawan-kawan tu. Lepas tu keesokan harinya Kama nak balik dah, naik Grab lah, daripada rumah dia ke rumah Kama. So Kama nak pergilah turun ke lift. Time tu kawan-kawan dah tanya dah, dia dah pelawa dah, cakap nak teman tak, tapi Kama sendiri cakap tak nak. Sebab pukul 7 pagi kot, diorang pun macam mengantuk lagi kan, Kama tak nak kacau. So Kama keluar, mula-mula macam biasa je, tangan pegang aiskrim tau. Nak makan aiskrim pagi-pagi dah makan aiskrim kan. Lepas tu tiba-tiba sampai je dekat lift, nak tunggu lift tu. Kat situ ada 2 lift tau. Kat situ lagi dah suasana seram sejuk. Sebab lampu dia guna lampu warna oranye. Kau faham lah lampu oranye kan. Mak kau mula-mula tu elok je tau, tak fikir apa-apa, tak terfikirlah benda-benda seram ke apa kan. Kita tengah nak makan aiskrim Magnum waktu tu. Kawan pun tekanlah lift tingkat bawah nak turun. Sebab time tu Kama ada dekat tingkat 14. Tekanlah dekat G kan. Selalunya hari Sabtu, so Kama expect ramai orang lah. Tapi tak tahu pula pukul 7 pagi tu terlalu awal untuk semua orang keluar. Jadi memang tak ada orang. Tak ada orang langsung. Tunggu. Lift pun terbuka. Bila lift terbuka, Kama tengok dalam tu tak ada orang. Kama pun masuk. Time nak masuk tu macam tak ada rasa apa-apa. Kama pun tekanlah G ground floor. Lepas tu Kama biarkan pintu lift tu tertutup sendiri. Malaslah nak tekan yang button untuk dia tutup kan, sambil makan aiskrim. Tiba-tiba lift tu nak tutup. Dia tutup macam ni. Dia macam hampir nak tutup.
tiba-tiba terbuka laju. Bukan ke benda tu akan terjadi bila orang daripada luar ataupun dalam tekan button. Kalau dari luar dia tekan button kat situ kan, and then lift akan terbuka. Kalau dari dalam kita tekan button pintu buka lah, lift tu akan terbuka. Sebab lift tu dah tutup dah, pintu tu dah tutup macam ni, separuh tu, lepas tu dia buka macam tu. So kamu macam, oh ada orang, kamu pun ke belakang lah, step kamu sambil makan aiskrim. Tunggu tak ada siapa-siapa masuk. Kan kamu pun keluarkan kepala kan, keluarkan kepala tu, tak ada orang. Lepas tu time ni sumpah lah dah meremang nak mampus kan. Kamu terus tekan lift tu, tekan button yang tutup pintu tu cepat-cepat, tak macam tu. Bila dah tutup, kamu ke belakang, tiba-tiba lift tu berbunyi ting macam alarm, and dia cakap muatan penuh dalam bahasa Inggeris. Muatan penuh. Weh, sumpah aku serang gila bila nak cerita balik ni, macam tak sangka aku experience benda tu. Muatan penuh weh, macam seolah-olah lift tadi tu terbuka sebab ada ramai orang yang masuk. But I cannot see, tak ada siapa-siapa pun, sumpah. Disebabkan kamu dah fikir macam-macam. Kamu fikir memang ada orang masuk, ada benda yang masuk dalam lift tu kan. Kamu terus keluar, buka balik pintu tu. Kiranya lift tu tak bergerak lagi lah. Terus keluar daripada lift tu. Lepas tu memang tak pandang tau, macam makan aiskrim tu tetap makan. Makan aiskrim tu pandang tempat lain ni. Sebab kamu macam terbayang something I cannot see dekat dalam lift tu tengah pandang. Masalah sampai berbunyi alarm, aku macam benda ni weh, pagi ke 7 pagi ni. Lepas tu lift tu dah tutup, kamu tekan balik button bawah. Nasib baik lah lift yang lagi satu tu masih berfungsi. Kamu tak nak naik lift yang sama weh. Tu lift tu terbuka, kamu masuk. Tadi jantung berdebar lagi lah, tapi alhamdulillah lift yang sebelah sana tak bantu. Lift tadi je bantu. So everything went smooth after that. Tapi sumpah lah, aku macam, aku tak nak dah naik lift lepas ni. Aku tak nak naik lift seorang-seorang. Tu je. So korang macam mana? Korang pernah tak ada pengalaman naik lift seorang-seorang kemudian diganggu? So kawan rasa tu sajalah video untuk hari ni. Kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsi, boleh share dekat kamarinawood29@gmail.com. So thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.